Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Topeng Emas Legasi. Bersama lagi Abang Pen pada hari ini. Kita off topik emas pada hari ini. Hari ini Abang Pen nak bercerita dan berkongsi pengalaman Abang Pen berkaitan dengan COVID-19. Dalam sedar tak sedar, dah 2 tahun kita terkurung di rumah. Lockdown, PKP, PKPB dan sebagainya, hanya untuk memutuskan rantaian COVID-19. Tapi bagi Abang Pen, prevention still better than cure, dan preventive medicine still pivot and play vital role dalam kita menangani masalah COVID-19. Ini pengalaman Abang Pen sebagai orang yang berisiko tinggi untuk dijangkiti COVID-19, dan Abang Pen sendiri pernah menjadi salah seorang suspek kontak rapat COVID-19. Apa yang Abang Pen nak bagi tahu pada hari ini merupakan pengalaman Abang Pen sendiri, dan ini adalah tips tambahan Abang Pen bagi memastikan diri Abang Pen, keluarga Abang Pen dan adik-beradik Abang Pen sendiri tidak dijangkiti COVID-19. Siapa Abang Pen? Abang Pen hanya seorang lelaki misteri. Siapa identiti Abang Pen itu tak penting. Tapi apa yang penting, perkara yang Abang Pen cuba sampaikan pada hari ini, korang fikir, hadam dan nilailah sendiri sebelum membuat keputusan. Tanpa membuang masa lagi, burung pipit daun semambu, apa lagi tunggu? Jom guys. Kisah ni bermula beberapa bulan yang lepas. Kalau nak diikutkan, COVID tak seteruk hari ni. Tapi nasib tak baik, Abang Pen positif kontak dengan seorang pesakit yang positif COVID-19. Abang Pen di kuarantin selama 2 minggu. Sedia maklum, rawatan COVID ni cuma bersifat simptomatik saja. Sebagai contoh, bila kita demam, kita bagi ubat demam, dan bila kita batuk, kita bagi ubat batuk, dan seterusnya. Berdasarkan pemerhatian dan kajian yang tidak terlalu teliti, apabila ia masuk melalui saluran pernafasan, tindak balas imun sistem manusia akan mengekang kebanyakan virus di saluran rongga atas, iaitu bahagian hidung, rongga mulut dan kerongkong. Namun ada kes yang mana apabila virus COVID masuk dan dia akan terus merebak ke paru-paru. Namun bagaimana fetofisiologi ataupun virus ini membiak dan menyerang di dalam badan manusia hanya berdasarkan kajian yang tak lebih daripada 2 tahun, kerana virus ini sebelum ini menyerang hanya pada haiwan. Kita abaikan perselisihan sama ada virus ini masuk terus ke paru-paru ataupun dia tinggal di kerongkong selama 4 ataupun 5 hari. Masalah utama apabila virus ini menjangkiti seseorang, pada peringkat awalnya mereka tidak akan menunjukkan sebarang simptom. Apabila virus ini telah membiak dengan banyak, sehari ataupun 2 hari sebelum mereka menunjukkan sebarang simptom ataupun gejala, mereka sudah boleh menjangkiti orang lain. Fokus kita adalah untuk mencegah. Abang Pen harap Abang Pen belum terlambat dan kita masih belum menang. Okey, tip pertama adalah berkumur dengan betadine ataupun ubat kumur iodin 1%. Mengambil saranan seperti kajian Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Link Abang Pen dah sertakan di ruangan deskripsi. Sebelum apa-apa pun, Abang Pen nak bagi tahu yang Abang Pen ni bukan pekerja ataupun promoter iodin ataupun sebarang konten-konten ubat kumur iodin. Hampa jangan buat peleceh. Nanti pi tanya Abang Pen nak beli ubat betadine ke iodin ke, Abang Pen tak nak jual. Jadi berbalik kepada kajian USIM. Walaupun saiz kajian mereka kecil, tapi bagi Abang Pen tak salah kita mencuba walaupun sekecil mana kajian tersebut, selagi ia tidak memberikan sebarang risiko kepada kita. Sedangkan apabila kita positif COVID, yang dilakukan hanyalah kuarantin dan menunggu simptom-simptom yang timbul, baru kita rawat. Dalam kajian tersebut, secara konklusinya mereka telah memberi ubat kumur berunsur iodin 1% betadine concentration sebanyak 3 kali sehari dan dikumur selama 30 saat. Hasilnya, kesemua 5 orang sampel kajian tersebut negatif COVID selepas hari ke-8. Menarik kan guys? So, jadi Abang Pen mencuba daripada hari pertama sehingga hari ke-14 kuarantin Abang Pen sebelum Abang Pen dibebaskan. Alhamdulillah, tiada sebarang gejala COVID-19 berlaku kepada Abang Pen, dan keputusan kedua-dua swab hidung PCR Abang Pen negatif guys.
Dan bila Abang Pen buat research Abang Pen, banyak lagi kajian-kajian luar negara berdasarkan ubat kumur iodin untuk melawan COVID. So kita hanya perlu Google. Jangan risau, Google itu percuma. Yang cuma kena bayar adalah kad kredit internet sahaja. Sekian, wassalamu. Desperate people takes desperate measure. Abang Pen turut memasukkan ubat tersebut ke dalam hidung sekali sehari. Sebab kalau 3 kali sehari, sakitnya sampai ke telinga, pedih nak mati. Setiap kali berkumur, Abang Pen akan pastikan ia betul-betul mencuci bahagian kerongkong dengan mendongak ke langit. Kalau cakap lebih-lebih, hampa suruh tulis. Bila tulis, hampa suruh lukis. Bila lukis, hampa suruh demo pula. Haram betul. Jadi ini saranan Abang Pen. Penjarakan sosial, mencuci tangan dan penggunaan topeng muka adalah langkah-langkah pencegahan. Abang Pen setuju. Tetapi kenapa kita tidak memasukkan juga berkumur dengan iodin ataupun sebarang jenis povidone iodin 1% sebagai langkah keempat untuk mencegah COVID-19. Sebab walaupun kita berusaha sedaya upaya untuk menjaga jarak sosial, memakai topeng muka dan mencuci tangan sekalipun, kita tidak akan sedar apabila COVID telah masuk dan bertapak di dalam bahagian saluran pernafasan kita. Abang Pen sendiri berkumur dengan iodin pagi dan malam setiap hari, setiap kali Abang Pen pergi dan balik kerja. Sebab itu adalah antara cara Abang Pen untuk melindungi orang-orang yang Abang Pen sayang dan orang-orang di sekeliling Abang Pen daripada dijangkiti COVID-19, kerana Abang Pen sedar Abang Pen sangat berisiko tinggi. Jadi sesiapa yang masih dalam tempoh kuarantin ataupun positif COVID-19, bolehlah amalkan tips Abang Pen ni daripada korang duduk tunggu je tanpa buat apa-apa. Berkumurlah 3 kali sehari ataupun 2 kali sehari, semampu yang boleh. Okay, word mention Abang Pen sewaktu tempoh kuarantin turut mengamalkan pengambilan vitamin C suplemen untuk menguatkan imun sistem badan Abang Pen. Tapi Abang Pen tak ambil lah lebih daripada 1000 mg. Hampa telan sampai 1 botol. Nanti kalau dapat batu karang nanti siap lampa. Yang kedua, aromaterapi buatan sendiri. Beli minyak kayu putih, letak dalam air panas, wapnya Abang Pen hidu. Ini tips orang kampung, tak ada kajian saintifik pun. Tapi bagi Abang Pen, selepas mengamalkan menghidu wap ataupun aromaterapi tersebut, Abang Pen punya saluran pernafasan lebih lancar. Kepada tim-tim pseudosains, janganlah kecam. Kita ni asal kampung juga, tinggi mana belajar pun, kalau ada petua yang membantu selagi tak menjahanamkan kesihatan, apa salahnya kita cuba. Like I said, desperado people take desperate measure. Okay guys, sampai situ saja Abang Pen punya video pada hari ini. Kalau rasa bermanfaat, sebar-sebarkan. Kalau rasa tak bermanfaat, just simpan sebagai pengetahuan tambahan. Tolong Abang Pen dengan tekan butang share, like dan subscribe. Stay home, be safe, dan kita masih belum menang. Bye guys.